A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya kasihi sahabat saya Ustazah Suryani Adli, anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur di bulan yang mulia, hari yang bahagia ini, kita dapat bersua dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapati pada hari yang bahagia, bulan yang bahagia ini, ya, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bersamaan dengan 11 Ramadan dan 21 hari bulan 4 2021, ya, saya bersama dengan anak-anak semua. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan tajuk yang diberikan kepada saya, ialah kepentingan bahasa Arab di kalangan pelajar. Baik, jadi anak-anak yang saya kasih sekalian, pertama sekali, apa sahaja yang kita dapati di atas muka bumi ini semuanya adalah hak milik mutlak Allah. Gunungnya, bulannya, mataharinya, bintangnya, buminya, sungai, lautan, manusia yang ada di keliling kita dan apa sahaja yang ada pada kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan bahasa. Jadi bahasa ni pun adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan bahasa dan kepunyaan Allah. Jadi kita tak boleh nak benci dengan orang. Kadang kita ni tak suka dengan bahasa Tamil, kita kutuk orang tu. Ui, bahasa teruknya, bahasa tin kosong, macam itulah kadang-kadang kita kata, ya. Kita sebenarnya kita kena tahu, kita lagi bagus kalau kita belajar semua bahasa. Sebab apa? Sebab Allah ajar Nabi Adam semua. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Apa maksud dia tu? Maksudnya Allah mengajar Nabi Adam semua nama-nama, ya, semua nama-nama. Jadi Nabi Adam ni pakar bahasa, ya. Kalau ditanya dia boleh jawab. Ya, buku dalam bahasa Inggeris, books, ya, Nabi Adam boleh sebut macam tu. Buku dalam bahasa Arab, kitab, ya, buku dalam bahasa Melayu, bahasa kita buku, ya. Kalau dalam bahasa Tamil, book, macam tu, ya. Saya bolehlah sikit bahasa Tamil, ya, belajar. Jadi kita jangan rasa negatif dengan apa juga bahasa. Sebab itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah lebih beruntung orang yang menguasai bahasa. Nabi suruh kita belajar banyak bahasa. Contoh, Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, kalau tak salah saya, ya, Nabi kata, ta'allamu laghata qaumin, ya, man ta'allama laghata qaumin salima min makarihim. Nabi kata, siapa yang belajar bahasa sesuatu kaum, maka dia akan selamat daripada makar. Makar ni apa dia? Tipu daya dan sebagainya. Jadi merupakan satu sunnah untuk mengenali berbagai-bagai bahasa. Jadi jangan kita rasa mudah, bila orang cakap bahasa tertentu, jadi kita sensitif sangat. Yang kita pentingkan bahasa kita saja. Itu adalah satu kesilapan dan bukan sunnah Nabi. Jadi sahabat-sahabat ni pernah belajar, ya, bahasa Nabi ni seminggu je dah boleh cakap Ibrani, bahasa orang Yahudi, ya. Jadi sahabat-sahabat ni dapat menyelamatkan agama daripada tipu daya orang-orang Nasrani. Baik orang Nasrani, orang Yahudi dan sebagainya. Jadi saya memang menggalakkan siapa-siapa saja, anak-anak belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Inggeris sampai dapat, belajar bahasa Tamil. Dekat tempat kita ni Cina ramai, belajar bahasa Cina, bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin. Itu semua adalah bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mempelekehkan bahasa-bahasa ini, kerana dia ialah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, jadi kita terus, ya. Jadi bahasa ini penting. Apa tujuan bahasa ni? Tak lain tak bukan, ya, kalau bahasa inilah untuk kesinambungan ataupun perhubungan di antara makhluk, ya. Bukan manusia saja, malah binatang. Binatang pun mempunyai bahasanya yang tersendiri. Cuma kita tak faham. Ya, burung, tengok burung murai tu.
Kalau dia bercakap pagi-pagi, tuntang, apa bunyi, kita puas lah nak faham, tak faham. Tapi itu adalah bahasa dia. Ya. Begitu juga dengan lembu, binatang, kupu-kupu. Kita lagi pelik kupu-kupu ni. Macam mana pula dia boleh berbahasa? Padahal dia terbang, tak ada line, tak ada jalan, tak ada tu, tak ada ni, tak ada signboard. Tetapi dia boleh tahu, bolehlah jumpa pasangan dia belakang pokok pisang macam-macam. Bolehlah berbual-bual dekat situ. Ini kehebatan bahasa yang ada pada binatang. Lebih-lebih lagi manusia inilah yang terbaik, makhluk yang terbaik. Tentulah Allah berikan satu bahasa yang baik untuk kita. Jadi ada banyak bahasa. Ya. Jadi banyak bahasa dalam dunia ni. Jadi bahasa yang paling utama, paling mulia yang Allah sebut ya dalam Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, ialah bahasa Allah, itu bahasa Al-Quran ya. Tuan-tuan ya, anak-anak. Jadi bahasa ni sebenarnya dia banyak. Kalau kita lihat ya, bentuk bahasa-bahasa Allah kepada manusia ni ada beberapa jenis. Pertama manzurah ataupun makru'ah dan mahsusah ataupun isyarah. Ini banyak bahasa yang kita Allah beri kepada manusia supaya faham. Ya, apa bahasa manzurah ni ustaz? Kalau tanya saya, bahasa manzurah ni nazar, daripada perkataan nazara. Nazara ni manzur ni benda yang kita lihat. Bila tengok matahari terbit, apa bahasa yang kita faham? Maknanya hari dah siang. Ya, itu bahasa lah tu, bahasa. Maknanya bila hari dah siang, dah mula matahari dah terbit, dah masuk waktu duha, sembahyang duha. Itu bahasa yang kita kena faham. Ya. Bila matahari terbenam, maksud dia apa? Bahasa yang kita pernah faham. Orang yang beriman dia akan faham. Oh, ini bukan masa main takraw lagi dah. Dah kena gulung untuk sedia sembahyang maghrib. Mana itu bahasa yang patut kita faham. Itu mana bahasa manzurah, benda yang kita lihat. Ya. Nampak pula apa namanya binatang dekat kambing contohnya, duduk berdua-duaan. Kambing duduk berdua-duaan, tak pakai baju, kita nampak tu benda, apa bahasa yang kita faham. Jangan ikut kambing ya. Kita manusia ada adab tata susilanya yang tersendiri. Itu pun bahasa, itu dipanggil manzurah, yang kita lihat, yang kita nampak keliling ini, alam semesta ni. Akhirnya dia akan menunjukkan bahawa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itulah yang mencipta alam semesta ini. Itu bahasa yang kita kena faham, itu bahasa manzurah ya. Ada satu lagi bahasa iaitu makru'ah. Ini yang kita nak fokus nanti kejap lagi lah ya. Makru'ah ni ada pada perkataan qara'a. Jadi qara'a yaqra'u qira'atan fahuwa qari'un wa zaka makru'un. Jadi makru'ah ni makru'una makru'atun. Makru'atun ni maksud dia benda yang dibaca. Tadi kita lihat, sekarang ni kita baca pula. Apa yang kita baca, yang Allah beri dekat kita. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, sayangnya Allah dengan kita, dia bagi kita Al-Quran. Ya, dibagikannya Al-Quran supaya dengan akal, minda, perasaan yang ada pada kita ini kita baca. Qara'a, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa digunakan dekat situ, bahasa yang melalui yang boleh kita baca. Ya, Quran tak diturunkan dalam bahasa Melayu, Quran tak diturunkan dalam bahasa Tamil, Quran tak diturunkan dalam berbagai-bagai bahasa yang lain ada dalam dunia ni. Allah pilih bahasa yang boleh kita baca. Tuan-tuan. Ya. Di Malang lah kalau orang tak reti baca. Kita boleh baca bahasa Inggeris. Main handal kita. Kungkang-kungkang. Macam mana salah. Kadang-kadang orang salah sebut, kita ketawakan dia. Ya. Kita orang hantar kita surat, dapat surat macam-macam. Kita boleh baca. Semua bahasa. Ya, kita boleh baca. Tapi Allah hantar kita surat. Surat ni maksud dia Quran lah. Jangan nak faham. Baca pun tak tahu. Malangnya. Malang sungguh lah. Ya, sedangkan Nabi dah bagi motivasi lagi kepada kita, baca Al-Quran. Man qara'ahu, siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf diberi 10 ganjaran. La aqulu alifun harfun, lamun harfun, la aqulu alif lam mim harfun, tapi dia kata alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Apa maksud dia ni? Nabi kata, aku tak maksudkan alif lam mim satu huruf. Tapi Nabi kata apa? Alif satu huruf dapat 10 darajah. Ya, lam satu huruf dapat 10 lagi darajah. Mim satu huruf dapat lagi 10 darjah.
Bila sebut alif lam mim, ada 3 huruf dapat 30 darjah. Guru saya kata pula bukan 30 darjah, 30 peringkat, 30 markah. Tetapi ya, alif tu 1, lam tu ada 6 harakat, 6 harakat mewakili 6 huruf. Mim pun 6 harakat, 6 huruf. Banyaknya pahala yang kita dapat. Tambah pula dalam bulan puasa. Berlipat ke 70 kali ganda. Kalikanlah berapa kali. Kalau kita khatam Al-Quran, iaitu bahasa makru'ah yang saya sebut tadi, kita akan berjuta-juta dapatnya. Jadi untung anak-anak yang ada di sekolah-sekolah agama, yang belajar agama ni, boleh membaca Al-Quran ni untung. Ya, saya pernah jumpa orang tua menangis di atas katil. Bila dengar Quran meleleh air mata. Tanya pasal apa menangis. Saya tak reti baca Quran, Ustaz. Ni atas katil nak meninggal, baru teringat. Jadi untung kamu semua ni, untung anak-anak. Ya, dapat belajar. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada mak ayah. Terima kasih kepada guru-guru yang dulu yang mengajar di tadika, yang hingga membuatkan kamu boleh membaca atau bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada lagi bahasa yang jenis mahsusah. Mahsusah ni sensitif sikit lah. Ya? Anak-anak tengok muka saya nampak handsome. Handsome tu bahasa. Oh, handsome orang tua ni. Cuma suara je lah agaknya kot. Lebih kurang macam tu lah anak-anak. Nampak mak dan ayah. Kita ada rasa. Ada rasa tak dalam hati kita tengok, tua dah mak aku, penat jadi. Itu bahasa. Tengok atuk kita sakit. Itu bahasa tu yang Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa besok kita pun akan sakit juga. Jadi jangan kita kurang adab, kurang sopan. Biarkan orang tua, biarkan mak ayah ambil bahasa-bahasa yang Allah bagi. Saya ni dulu suka main bola. Ya. Suka main bola. Bila sepak bola daripada gol ke gol tak ada masalah. Boleh sampai. Itu dulu. Sekarang sepak dah peper. Tahu peper? Orang Sembilan sebut peper. Dia menyeleweng. Lagi tak ke mana-mana. Sampai pun tidak. Sepak pun dah tak tepat. Itu bahasa apa yang kita kena faham? Bahasanya ialah bahawa oi, Ustaz Zul, ketahuilah oleh engkau bahawa sebenarnya engkau dah tak kuat lagi. Kau dah tua. Ini bahasa yang kita kena faham. Itu dipanggil bahasa mahsus yang kita dapat rasa. Ya, yang kita rasa. Begitu juga saya dulu handsome. Saya bagi cerita contoh saya je. Handsome. Sekarang dah putih belaka dah. Allah, gigi pun dah goyang dah. Ya. Dulu masa lahir semua orang sayang. Air cium pipi saya, cium. Sekarang siapalah nak cium pipi saya ni? Macam tu lah. Apa bahasa yang kita faham? Makna kita dah hujung. Sampai bahasa besok, tak ada siapa lagi. Tengok pun tak nak. Cium pun tak nak. Apa tak nak. Duduk bersama pun tak nak. Sayang, itu bahasa yang kita kena faham. Itu yang saya maksudkan. Bahasa mahsusah. Ya. Satu lagi bahasa isyarah. Isyarah ni bahasa yang kita boleh faham. Ya. Selalunya kalau orang-orang ahli tasawuf, orang yang hebat, orang alim, dia dapat isyarat-isyarat tertentu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah orang tua seorang, ya, dia tobeh hutan, tobeh ini bahasa Negeri Sembilan boleh lah ya. Tobeh hutan dah buat torang tu, lalu orang tanya, "Tok, yo, buat apa tu?" "Nak buat sekolah." Tengah hutan buat sekolah, kata orang. Gila apa orang tua ni. Tapi atuk tu dia dah dapat isyarat bahawa tempat itu akan jadi sekolah. Selepas 20 tahun atuk tu meninggal dunia, kerajaan buat sekolah kat situ. Jadi orang yang mengobarkan dia gila makin tu, macam mana? Kataan dah keluar. Padahal yang gila ialah kita tak dapat memahami bahasa isyarat yang Allah bagi. Ya, bahasa isyarat. Zaman Nabi pun ada juga bahasa isyarat. Tapi sahabat tak faham. Nabi kata, "Afala auma'ta alaina ya Rasulullah," kata sahabat kepada Nabi. Cerita dia begini, anak-anak yang dikasihi sekalian. Nabi berkata sebelum masuk ke kota Mekah, sebelum pembukaan kota Mekah, Nabi ada sebut beberapa nama. Siapa jumpa orang ni, walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah, kata Nabi kepada sahabat. Sahabat berpeganglah kuat-kuat. Ya. Saya pula lupa nama sahabat ni. Okey, sahabat peganglah kuat. Maka jumpa bunuh. Tapi Saidina Osman ibn Affan, dia jumpa seorang di antara yang Nabi suruh bunuh. Tetapi dia tak bunuh, ditangkapnya orang suruhnya di rumah, disimpannya.
Ya, dah habis semua selesai, dah habis 3 bulan, dah aman, dah tenang, barulah Sayyidina Osman bawa orang ni tadi, saya lupa nama dia, tak ingat. Bawa ni depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bawa depan Rasulullah sallam, wahai Rasulullah, ni sahabat aku yang dulu dia ni sepatutnya dibunuh, tetapi aku ni kawan rapat baik dengan dia, tak sampai hati, lalu aku suruhkan dia. Sekarang ni dia dah taubat, dia nak minta ampun dengan kau dan minta maaf dan bersedia minta maaf. Maka Rasulullah pun tundukkan pandangan, tunduk saja. Lepas tu Sayyidina Osman ulang sekali lagi, sampai 3 kali ulang. Maka Rasulullah kata, izhabu wa antum tulaqa, pergilah, engkau bebas. Jadi bila orang tu dah pergi jauh, maka sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala Rasulullah kata, kan aku dah cakap dulu, ya, kalau jumpa orang ni bunuh, walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah. Sekarang kau dah jumpa dia, apa tak bunuh? Maka sahabat Nabi pun tanya, ya Rasulullah, afala auma'ta alaina. Jadi perkataan aumak itulah yang dikatakan bahasa. Ya, wahai Rasulullah, mengapa kau tak isyaratkan kepada kami? Nascaya kami bunuh saja. Tak payahlah nak isyarat. Sebab Nabi dah sebut tu, jumpa kemudian bunuh, darah dia dah halal, bunuh, apa tak bunuh? Maka Nabi kata, tidak ada di sekalangan Nabi dia khainatul a'yun. Musuh ada depan, Nabi kata bagi contoh centua ke, isyarat centua ke, tak boleh. Nabi tak bersikap macam tu. Nabi sikap jujur. Jadi dah lepas ni tak boleh kacau dia lagi. Macam tu lah. Jadi nak memahami bahasa isyarat ini pun, ya, nak memerlukan kepada bahasa. Jadi ada yang tertentu yang boleh faham dengan bahasa ini. Baik. Anak-anak yang saya kasih sekalian, ya, kita dah tengok ya kepentingan bahasa. Ya, jadi manusia pun, bahasa isyarat pun ada pada kadang manusia. Ya, kalau kita kata macam ni, apa maksud dia ni? Itu bahasa isyarat lah tu. Macam ni apa maksud dia? Ada orang faham isteri satu, ada orang faham satu Malaysia, ada yang faham asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan banyak bahasa. Kalau macam ni pula, ini isteri dua ataupun peace, macam-macam bahasa. Jadi anak-anak yang dikasih sekalian, jadi bahasa ini penting, ya, sebab memang dia guna, Allah cipta bahasa ni untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang mencipta segala-galanya yang ada di atas muka bumi ini, segalanya. Untuk siapa? Untuk kita. Khalaqalakum, menciptakan segala-galanya untuk kita. Jadi jadi jangan kita abaikan bahasa, ya. Baik. Jadi bahasa ni letaknya kat mana? Sudah. Pun satu juga nak kita fikirkan kan. Bahasa ni letaknya dekat hati, ya. Jadi yang lain ni sebagai dalil saja apa yang ada dekat hati. Kalau saya buat macam ni dekat anak, macam mana ya? Macam ni. Apa maksud dia tu? Macam ni, ada bahasa tak tu? Sebenarnya saya nak beritahu I love you. Tapi saya tak cakap kat mulut, tapi tunggu isyarat macam ni. Jadi sebenarnya bahasa tu asalnya dekat mana? Dekat hati diamnya. Itu sebab ulama kata innal kalama la fil fuadi. Bahawa kalam itu sebenarnya asalnya duduk dekat mana? Dekat hati. Fil fuadi. Ya, ja'alal lisanu alaihi dalila. Maksud dia apa? Lidah ni sebagai perantara untuk apa yang ada dalam hati. Tu sampai kat luar. Itu pun tak semestinya betul. Ada orang dalam hati dia lain, kat lidah dia lain. Lidah tu jadi sifat munafik. Ada orang yang hatinya betul, lidahnya betul. Macam kita lah. Bila angkat takbir, Allahu Akbar. Kita angkat takbir. Ya, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Sampailah inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kat lidah kita. Adakah ia terbit daripada hati? Bila betul terbit daripada hati, alhamdulillah. Adakah ia dilaksanakan oleh tubuh badan kita? Apa yang kita sebut, hidup aku, mati aku kerana Allah. Iya ke? Itu namanya. Jadi tu kita kena buat solat berkali-kali. Walaupun bahasa kita kadang-kadang mungkin adalah sehari jujur kata kita tu jadilah. Ya. Jujur apa yang disebut oleh lidah, itu juga yang dibuat oleh anggota tubuh badan kita. Alhamdulillah, ya. Jadi untunglah orang yang banyak bahasa, ya, banyak dapat bahasa ni. Ya, untung. Ya. Jadi dia boleh membaca.
Ya, orang ahli laut pergi nelayan tu, dia baca langit dia tahu tak boleh turun laut hari ni, nak ribut dia. Mana dia tahu? Dia ada boleh membaca bahasa yang ada pada langit, bahasa yang ada pada udara, bahasa yang pada ombak. Jadi dia boleh baca. Begitu juga saya dulu pernah menjala di laut, menjala ikan apa namanya, ikan belanak. Saya tengok orang jala, perempuan jala dapat. Saya jala tak dapat, jala tak dapat. Sebab saya tak pandai membaca. Orang tu dia pandai baca riak air. Jadi bila baca riak air tu kat mana nak tabur jala, ya, maka dekat situlah apa namanya, ikan duduk. Jadi saya tak pandai, main jala je, mana nak dapat. Jadi tak dapat apa-apa, ya. Jadi tak pandai membaca merugikan. Jadi membaca ni penting. Begitu juga dengan orang yang telek nasib. Masya-Allah. Orang telek nasib ni tengok, saya ni boleh juga sesikit. Tengok muka anak murid saya ni, saya nampak engkau ni kahwin dengan orang asli besok ni. Sudah. Ustaz, kata dia. Tak apa, lagu-lagu aja. Jadi, minta tak makbulah ayat-ayat tu. Ya. Jadi itulah. Jadi kepentingan berbahasa ni penting. Ya, selain daripada kita gunakan bahasa untuk memahami antara kita, ibu kita, keluarga kita, saudara kita, kekasih kita dan sebagainya, maka kita memerlukan kemahiran berbahasa. Baik, kita masuk kepada poin. Sebab masa dia bagi kat saya ni panjang 2 jam. Saya risau anak-anak tak apa. Tak begitu ceria tengok muka orang tua ni, bilalah nak berhenti gitu kan. Baik anak-anak, kita masuk ke slide yang ketiga lah. Kalau ada diberikan kepada anak-anak slide, alhamdulillah lah, salinan. Bolehlah ambil dalil-dalil dan tulis kat situ. Jadi kita pergi ke pula kepentingan bahasa Arab di kalangan pelajar ni, belum masuk lagi ni. Ni baru intro ni. Okay. Bahasa pilihan Allah untuk manusia sejagat. Jadi banyak-banyak bahasa dalam dunia ni yang Allah cipta ni. Bahasa burung ada, bahasa Tamil, bahasa biawak ada, bahasa, macam-macam bahasa ada. Tapi apa yang Allah pilih, ya, untuk manusia sejagat, supaya manusia ini, ya, jadi baik. Supaya manusia ini faham. Supaya manusia ni tahu dia datang dari mana, buat apa dia duduk kat dunia, ke mana dia akan pergi, apa cerita sebelum dia lahir, 1000 tahun sebelum dia lahir, 10 tahun selepas dia lahir, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 100 tahun lepas dia lahir. Siapa nak beritahu ni? Allah. Melalui bahasa apa yang dia pakai? Itulah dia. Bahasa yang kita nak belajar. Bahasa yang anak-anak sedang belajar di sekolah, iaitu bahasa Arab. Itulah bahasa yang paling istimewa. Bagi saya bahasa ni terlalu istimewa, bahasa Arab ini. Ya. Yang tak boleh tidak, ya. Kita mesti kena ada bahasa Arab dalam lidah kita. Faham ke tak faham, mesti kena sebut bahasa Arab. Itu istimewa dia. Walaupun kamu berasal dari mana, dari Terengganu, Kelantan, Kedah, Perak, daripada India, daripada London, daripada Amerika, daripada kutub utara, daripada kutub selatan, apabila nak sembahyang dan sebagainya, mesti guna bahasa Al-Quran. Itu sebab istimewanya Al-Quran ini. Untunglah orang yang menjiwai Al-Quran, untunglah orang yang belajar Al-Quran ni. Ya. Jadi itu sebab bahasa, ya, ini terlalu istimewa. Baik. Dan Nabi itu sendiri setakat hari ini, anak-anak yang dikasih, bila sebut orang Islam, Nabi adalah orang Arab. Jadi bahasa dia Allah pilih adalah bahasa Arab. Allah tak pilih bahasa Melayu. Tak sempurna bahasa Melayu ni. Kadang-kadang kita kalau sempat kita tengok. Begitu juga bahasa orang putih. Bahasa yang berubah-ubah. Bahasa Melayu banyak berubah. Zaman P. orang sekarang tak cakap lagi dah zaman P. Zaman sebelum P. zaman P. ni zaman, saya bagi satu kitab perkataan. Berjana. Apa arti berjana? Siapa tahu? Kalau anak tahu, kalau dekat dengan saya ni, betul sebut, saya bagi RM10. Bijana. Apa dia bijana? Ada dalam kitab fiqh, kitab tua, kitab kuning. Matla'ul Badrin. Baru lagi saya ngajar orang. Puas saya mencari, buka kamu. Lalah tanya orang tua, Tok, apa bejana ni, apa benda? Bejana ni bokeh, kata dia. Bokeh. Mangkuk ataupun satu. Jadi bahasa tu dah berubah. Dulu orang panggil bejana. Sekarang dah tak panggil lagi dah. Ya, tak panggil lagi dah bejana. Orang panggil mangkuk, periuk. Ya, tambah-tambah pula adalah bahasa Inggeris yang dah masuk dalam bahasa-bahasa kita. Mengeksploitasikan. Dah pening dah. Dah berubah. Dulu tak ada zaman kita tu. Ya. Jadi anak-anak, bahasa yang tak berubah, yang Allah jaga setakat hari ini, 1400 tahun yang lalu, ialah bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Jadi istimewalah bahasa Arab ni, dia tak berubah.
Orang lari macam mana pun dia akan patah balik kepada Al-Quran. Dia akan patah balik kepada hadis-hadis Nabi. Dia akan patah balik kepada bahasa-bahasa syair-syair Arab zaman jahiliah. Makna dia tetap lari. Maknanya tak lari. Itu sebab yang pelik sekarang ni, orang Arab pun sendiri kena belajar bahasa Arab. Itu kan pelik tu. Pelik tak orang Arab belajar bahasa Arab. Yang kita bahasa Melayu, belajar bahasa Melayu. Supaya apa? Nak dapatkan makna yang paling tepat. Perkataan yang sesuai untuk kita kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Hari ni zaman kat Mesir contoh, dia dipanggil bahasa pasar. Jadi bahasa bahasa pasar, ya. Qala jadi ala. Kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jim tu ditukar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dah berubah. Jadi itu lahjah. Jadi begitu juga banyak perkataan-perkataan Arab yang dah berubah sekarang ni. Jadi itu sebab kadang-kadang ustaz tuan guru sana bila dia bercakap, dia kena olah dalam seolah satu bahasa lain, iaitu bahasa pasar. Jadi bahasa Arab masih Allah jaga. Dan apabila kita gunakan bahasa Al-Quran sepenuhnya, kita akan dipandang mulia. Kalau anak-anak boleh cakap bahasa fasah, tapi tak boleh cakap bahasa al-fasih bilughatil arabiyyah, kama yatakallamna bilughatil arabiyyatil fusha, maka jatuhlah martabat kita. Jadi orang yang fasih ni tanda orang pandang hormat kerana dia ada ilmu. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ni dia penuh dengan tanda-tanda. Dengan tanda-tanda tu dia dah apa? Dah boleh tahu dah orang ni ada ilmu ataupun tidak. Bahasa kita tak ada tanda-tanda. Nama kita Muhammad. Mati ujungnya. Dal tu mati. Muhammad. Muhammad datang. Muhammad kena pukul. Muhammad di rotan. Contoh. Muhammad saya pergi bersama dengan Muhammad. Jadi Muhammad tu, perkataan Muhammad tu tak berubah-ubah. Tapi dalam bahasa Arab tak. Dia berubah-ubah. Jadi siapa yang boleh merubah baris, ya, bahasa perkataan ini, tanda orang tu ada ilmu. Dia dipanggil ilmu i'rab. I'rab al-kalimat. Ya, sebagai contoh, ya. Contoh. Ya. Contoh. Qara'a Muhammadun. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Tengok. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Qara'a tu kata kerja yang telah berlaku, dia baris atas. Qara'a. Begitu juga perkataan lain. Akala, zahaba, jalasa. Jadi baris itu yang memberi makna bahawa benda itu telah berlaku. Lepas tu, ya, dengan baris ini orang tahu dia berapa orang buat, seorang ke, ramai ke. Qara'a, seorang, lelaki ke, perempuan. Ini kelebihan baris. Ya, kita boleh tahu je. Kalau qara'at, dah lain pula. Qara'a, panjang pula sikit, dah lain pula makna dia. Qara'u, dah lain pula makna dia. Ini keistimewaan bahasa Arab yang Allah pilih kerana bahasa ni tak boleh nak diperkotak-katikkan oleh manusia. Tanda baris tu. Muhammadun, kalau bahasa kita semua Muhammad je. Sekarang ni dia Muhammadun, bunyi dun. Sebab apa pula dun? Sebab dia tu fa'il, orang yang buat kerja tu. Apa dia kerja tu? Kerja membaca tadi. Jadi siapa yang baca tu? Muhammad. Yang baca ni mesti baris depan. Dalam bahasa Arab dipanggil fa'ilun marfu'. Marfu' bizammah. Marfu' bizammah maksudnya baris atas dengan dhammah. Kedudukan dia fa'il. Ya, tanda tu orang tahu dah. Ya. Jadi al-kitabah pula. Mengapa pula baris atas pula? Tak baca ba, tak baca bu ataupun baca bi. Kalau kita baca qara'a Muhammadun al-kitabi, orang tahu dah engkau tak ada ilmu, engkau tersilap, ataupun engkau terlupa dan sebagainya. Tapi kalau kita baca Muhammadun al-kitaba, ya, orang tahu dah kitab ini adalah maf'ulun bih ataupun mangsa. Jadi mangsa ni sentiasa baris atas, biasanya baris atas. Maka mudah orang dengar je baris dia tahu siapa mangsa. Ya. Qara'al kitaba Muhammadun. Boleh tak? Orang boleh faham. Kitabah tu maksud, tapi didahulukan orang boleh faham. Bukan buku yang baca Muhammad yang baca buku. Macam tu juga daraba Musa Isa. Sudah, siapa lah yang pukul siapa ni? Jadi adalah kaedah-kaedah tertentu yang kita boleh kena faham, kita kena belajar. Itu keistimewaan bahasa Arab kerana dia mempunyai baris. Baris inilah mengubahkan makna, ya. Baris ni akan mengubahkan makna dan membuatkan kita mudah faham. Kita tengok baris anta, ta tu. Anta, baris atas. Ta tu baris atas. Kita boleh tahu ini anta ni untuk
lelaki. Cuba kita tukar. Anta jadi anti. Dah lain makna dia. Tulisan dia sama. Alif, nun, ta. Ya, cuma yang baris kat situ berubah. Apa dia? Yang baris yang hujung sekali ta tadi ada baris bawah. Dah jadi anti. Dah makna dah berubah. Yang lelaki jadi perempuan. Ini yang kita segan nak bercakap Arab ni. Takut silap panjang. Ya. Tersalah saja. Jadi orang yang segan-segan cakap memang tak dapat bercakap. Orang yang segan makan lapar. Orang yang malu nak kahwin sampai tua lah membujang. Itu cerita saya lah. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian. Itu yang pertama, penuh dengan tanda. Banyak lagi tanda. Selain pada tanda, tanda tu ada dua. Satu tanda zahir. Ada tanda mastur. Tanda dipanggil apa? Sebagai zahir. Allah muqaddarah. Ataupun yang tanda yang tersembunyi. Ada yang tanda asal. Ada yang tanda ganti. Tanda asal fathah. Kalau dhammah tu tanda asal. Kalau waw itu tanda ganti. Niabatan anid dhammah. Waw contoh. Alif pula tanda ganti dia. Alif. Niabatan anil fathah. Ya pun tanda juga. Niabatan anil ganti daripada baris. Ya. Jadi ilmu ni, kalau faham ilmu ni, Allah senangnya bahasa Arab. Ya. Ayahanda saya ni belajar bahasa Arab. Bolehlah saya panggil diri saya ayahanda lah. Selalu saya panggil. Ayahanda ni selalu belajar bahasa Arab. Anak-anak. Ya. Mengenali bahasa Arab selepas umur 16 tahun. Itu belajar kat mana? Kat India. Belajar kat India. Masa tu tak tahu apa benda. Ya. Tapi sampai dekat India, belajar bahasa Arab ni, dalam masa 4 hari boleh dapat. Sebab saya boleh mahir sikit, handal sikit lah pada membezakan bunyi. Ni bunyi lain ni. Ini bunyi ni, bunyi. Jadi mudah mendapat bahasa. Ya. Alhamdulillah. Ya. 7 tahun duduk India tak balik-balik. Ya. Itulah pengorbanan yang saya kena korban untuk mendapatkan bahasa. Okey. Baik, qira'a Muhammadun dalam bahasa kita. Begitu juga bahasa Arab ni dia ada penuh dengan tanda-tanda, dan dia ni ada tanda lain ni. Tanda panjang pendek pun sebagai tanda juga. Contoh barid. Barid. Ba tu ada alif dia panjang. Barid. Kalau ada alat tulis, saya tulis ni. Tapi tak apalah, kejap. Kita cuba tengok. Dengan barid. Ada beza tak? Ada. Barid, sejuk. Barid, itu pejabat pos. Jadi kalau kita tak betul panjang pendek, maka maknanya tak begitu tepat. Jadi kalau dalam Quran tu, ya, ada takul talin nasittakhizuni. A'anta, nak tekan pada a'anta tu, ada bunyi a dengan an. Jadi boleh juga anta, boleh juga. Sebab ada dua situ, ada yang dimatkan panjang, ada yang a'anta, ada anta. Mana? Jadi panjang dengan pendek itu ada makna yang tersendiri. Jadi jangan salah sebut. Matar tu apa dia? Matar. Sebab disebut matar. Matar tu apa? Matar tu artinya hujan. Mim tara. Matar. Hujan. Ada kalau panjangkan to tu. Matar. Apa jadi dia? Matar. Matar dah bertukar makna. Matar yang pertama tadi hujan. Yang kedua artinya airport. Sudah. Ya. Ana uridu an azhaba ila matar. Apa jadi? Orang Arab tak galak, orang Arab macam mana? Bondo disebut ni. Nak pergi ke hujan. Macam mana tak faham? Orang Arab tak faham. Kita memanglah faham bahasa kita, tak ikut bahasa panjang pendek. Jadi aku kena sebut azhabu ilal matar. Matar ni apa dia? Airport. Ya. Jadi bahasa yang kedua itu tanda lah. Tanda yang saya letak. Jadi penting bahasa. Jadi kalau nak belajar bahasa ni, jangan jemu belajar tanda. Tanda ni cukup penting. Itu tanda dari fi'il madi, ada perkara kita berlaku. Ya, kadang-kadang tu sebab kalau kita tengok sebentar lagi kita tengok dekat saya tuliskan kat whiteboard ni. Cuba tengok macam mana bahasa Arab itu main peranan dengan tanda, bentuk, huruf. Ya. Tu sebab dikatakan ia terlalu istimewa. Mari kita tengok sama. Okey, sekarang Ayahanda nak tunjuk sikit macam mana tanda itu memberi makna yang mudah faham. Ni Ayahanda dah tuliskan depan ni. Ayahanda ada kat pejabat ni. Pejabat kebetulan hari Jumaat boleh datang lagi. Ya, pejabat buka. Cuba tengok. Saya bacakan dulu.
Uhibbuha wa tuhibbuni. Tuhibbu naqatuha ba'iri. Ya. Baik, kita tengok. Jadi baca ni orang tak faham, tapi orang yang ada ilmu bahasa, orang Arab terutamanya, dia faham. Dia tengok tanda uhibbuha ni. Ni apa dia? Maksud dia ialah, saya terjemahkan maksud dulu, aku cinta padanya dan dia cinta pada saya. Untanya cinta keldai saya. Jadi ini cerita baik yang pendek, tapi maksud dia nak beritahu yang dia jatuh cinta dengan seorang perempuan lah. Jadi seorang perempuan, jadi dia mengolahkan, dia cerita dengan orang macam mana cinta dia dengan orang tu. Dia kata apa? Uhibbuha wa tuhibbuni. Ya. Tuhibbu naqatuha, untanya cinta kepada keldai saya. Maknanya kekasih dia sedang bawa unta, dia bawa keldai. Jadi dia beritahu, aku cinta dengan perempuan tu dan perempuan tu pula cinta dengan saya. Tapi waktu yang sama, yang peliknya ialah perempuan tu naik unta betina, dia naik keldai jantan. Jadi cara yang peliknya ialah oleh kerana tuan dia dah cinta mencintai, rupanya unta pun cinta juga dengan keldai saya. Ini cerita orang bercinta lah. Itu cerita mafhum dia ni. Tapi nak beritahu mana kita dapat tanda-tanda ni saya melalui alif ni. Ana uhibbu. Dia tak buang sebut ana. Jadi uhibbu ni dah memberi makna ana dekat sini. Uhibbu, saya mencintai. Mengapa lah ha pula? Sebab dah tentulah yang dia cinta ni bukan lelaki, bukan siapa, ialah perempuan, ganti daripada hiya. Nampak? Inilah dia bahasa mempunyai tanda. Kalau faham ni, baca senang. Lepas tu mengapa lah baris depan? Maknanya dia sedang. Fi'il mudhari', maknanya memang sedang mencintai, bukan telah cinta apa tu. Sedang mencintai. Tu. Waw ni huruf ataf ataupun wa tuhibbuni, dan dia pun cinta dengan aku. Mana dia tak nampak pun, dia tak ada pun hiya kat sini. Tak ada. Ada tanda ni. Ni tanda ni lah ganti daripada hiya perempuan seorang, dia. Cinta saya tak ada pun, ana pun tak ada kat sini. Ana mana ada ana kat sini? Ana tak ada, tapi ya ni adalah ganti kepada ana. Ini tanda-tanda bahasa yang kaya dengan tanda-tanda. Baik. Kita tengok ni pula. Tuhibbu naqatuha. Tuhibbu. Siapa yang suka ni? Ta ni. Ya? Siapa fa'il dia? Naqah. Naqah ni unta. Untanya. Tuhibbu naqatuha. Untanya. Nya ni kembali apa? Nya ni kembali kepada makwur dia tadi. Kekasih dia tadi. Ya? Unta makwur ni. Jadi, kaya dengan perkataan dhamir-dhamir macam ni. Ya, ba'iri memang bahasa yang memang canggih. Ba'iri ni keldai saya. Ni saya ganti kepada ana. Macam itulah waktu nak beritahu kehebatannya bahasa Arab. Boleh anak-anak? Okey. Seterusnya anak-anak, kalau tengok dekat nota ayahanda tu, bahasa ni tidak mengalami perubahan, mungkin kita dah tahu. Ya, bahasa zaman sekarang ni assalamualaikum dah jadi akum. Maknanya terlampau sanggih sekarang ni bahasa ni. Ya, banyak menggunakan short form, meringkas-ringkaskan, tapi bahasa Arab tak ada, nak short tak dapat dah. Al-Quran ni bahasa dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, satu lagi, apa lagi kelebihan keistimewaan bahasa Arab ni? Dia menggunakan semua anggota mulut yang dikenali dengan makharijul huruf, dan dikenal juga bahasa dhad. Banyak-banyak bahasa dalam dunia ni tak ada yang bahasa macam bahasa Arab ni. Sebab bahasa Arab dia menggunakan perkataan dhad. Sampai sekarang susah orang nak sebut. Tak ada dalam bahasa dunia. Dalam bahasa Arab ada satu bahasa tu lah. Maka di bahasa Arab juga dikenali dengan bahasa dhad. Bahasa Arab ni guna semua mulut ni. Macam huruf dhad tadi, ya, walaupun dalam bahasa Tamil walai, tak dapat dia, tak boleh sebut dhad ni, tak ada. Tu sebab orang India susah nak sebut dhad. Dia sebut apa? Walad lal bagi dia macam-macam, ya. Tapi bahasa Arab dhad ni adalah satu keistimewaan dia. Ya. Baik. Dan begitu juga dia menggunakan macam huruf huruf sa. Huruf sa pun tak ada. Bahasa kita langsung tak ada sa. Saya tak ada orang sebut saya.
Orang sebut sin ada, tha tak ada. Bahasa kita tha, ya. Tapi bahasa Arab ada tha, ujung gigi, lidah berada di gigi kacip. Bila nak sebut, ya. Begitu juga dengan makharij huruf lain. As-salat, sad, tuassalam, sin, dia ada dua beza bunyi. Ini keistimewaan bahasa Arab yang tak ada pada lain, ya. As-salatu wassalamu alaihi, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baik. Jadi anak-anak, itu keistimewaan yang panggil makharijul huruf. Huruf pa, kita ada fa, Arab ada fa, kita ada pa. Kalau kita sebut pulut, Arab sebut fulut. Kan payah tu. Jadi banyak kelemahan bahasa kita ni, yang tidak yang tidak ada dalam bahasa Arab. Ni tha. Bahasa Inggeris mungkin ada tha. I think. Tu I think. Think. I think you must be die, contohlah. Lebih kurang lah, ya. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian. Jadi huruf-huruf ni memang istimewa. Jadi gunakan, ada lidah kat langit, nun, an, ada dengung, ada apa semua dan sebagainya. Itulah keistimewaan bahasa Arab. Seterusnya keistimewaan bahasa Arab yang kita nak belajar ni, anak-anak yang dikasihi sekalian, yang kita kena tahu prosa kata yang makna dia yang banyak. Itu di antaranya lah. Ya, tak ada dalam bahasa mana-mana. Kalau kali perkataan asad ni, singa ni, dikatakan lebih 200 patah perkataan. Berarti dia singa. Ya. Harimau, asad, fahad, apa lagi? Singa. Ya. Pun tak ingat lah nak sebut. Ya, jadi anak-anak ini kasih sekalian. Ain. Perkataan ain. Ainun. Ada banyak makna. Pertama huruf ain. Huruf ain. Ain. Satu lagi ain. Mata. Ain juga maksud dia mata-mata. Kita satu je, mata lain. Kalau mata-mata lain. Bahasa Arab tak. Ain. Ya. Kekasih pun ain juga. Mata air, ain juga. Banyak makna. Itu baru ain. Jadi dalam bahasa Arab tu sebab ikhtilaf ulama dalam mazhab yang 4 ni kerana kefahaman mereka terhadap memahami prosakata bahasa Arab tu sendiri. Ya. Ya. Salasa quru. Quru artinya tuhur. Sudah. Ada yang kata tuhur. Ada kata 3 suci. Maknanya macam mana nak kira 3 suci? Ya, tuhur artinya suci. Jadi ada yang mengatakan 3 kali tu macam ni, maknanya ikhtilaf ulama. Begitu juga perkataan lamastumun nisa. Ada kata sentuh, ada kata bukan sentuh, maksud dia lain. Maksud dia bersetubuh. Kan maknanya berbeza, maka berlakulah perikhtilafan kefahaman dan semuanya itu benar. Jadi inilah kelebihan bahasa Arab, ya. Baik, anak-anak yang dikasihi seterusnya, ilmu bahasanya yang sangat meluas. Allah meluas, segi balaghahnya, segi ma'aninya, ilmu bayan. Ini kena tahu. Kalau nak jadi orang alim, nak jadi orang hebat-hebat, kenalah belajar bersungguh-sungguh tentang ilmu-ilmu bahasa ini. Kalau nak jadi orang biasa-biasa saja boleh. Tak jadi masalah, jangan belajar. Tu je. Susah ada. Ramai dah orang Arab tu hidup kat Arab, dia tak faham juga bahasa Arab. Jadi orang biasa. Tapi jadi orang yang hebat. Syekh Sya'rawi mentafsir Al-Quran, tafsir Sya'rawi nama dia. Orang hebat. Ya, ramai berguru. Sempatlah saya bersama dengan tuan guru ni. Ya, almarhum. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya. Ya, menyelamatkan daripada segala azab. Daripada Allah Subhanahu memberkati ilmunya sampai kepada kami inilah. Ya, anak-anak ini kasih sekalian. Ya. Allahu Akbar. Jadi sebagai contoh lah, nak senang. Seronok belajar bahasa Arab. Saya rasa seronok. Ya. Kalau kita belajar satu ilmu lah, kata ilmu badi' lah. Ya. Ilmu badi'. Ilmu badi' yang bagaimana Allah susun Al-Quran tu penuh dengan keindahan bahasa. Macam mana badi' ni? Badi' ni ialah himpunan satu ayat yang ada berlawanan. Kan banyak tu dalam Al-Quran banyak. Mengapa lah kena ada berlawan dalam satu ayat? Dia akan jadi cantik. Dalam bahasa kita pun kita kata cantik. Contoh, kita kata cantik. Aku tak kira siapa pun. Tua atau muda. Cantik atau buruk. Miskin atau kaya. Gemuk atau kurus. Tinggi atau pendek.
Kaya, apa lagi? Jauh atau dekat. Kan? Jadi bahasa tu akan menjadikan kita seronok mendengar. Begitu juga dalam bahasa Arab. Sebagai contoh dalam Quran ada sebut, ya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu semua berlawan-lawan tu. Itu adalah dalam ilmu badik yang berlawan. Lailan wa nahara. Surah apa? Surah Amma Yatasaalun. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ini libasan wa ja'alna al-laila libasa. Apa maksud dia? Kami jadikan malam sebagai pakaian. Pakaian ni penutup. Seolah-olah Allah menggambarkan alam ni bila malam dia ditutup. Sebenarnya libas untuk kita tidur. Ya, seolah-olah orang tutup, tak hidup. Mati macam tu, tidur semua. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan kehidupan tu kehidupan. Jadi bahasa ni cukup canggih. Jadi kita kena belajar. Tu dia. Sajak pula, Allah. Kalau sajak ni pula ujung dia sama aje. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dal. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yulad, dal juga ujung dia. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu dal. Ujung dia dal. Cantik bunyinya. Ini dipanggil sajak. Satu lagi contoh. Idza syamsu kuwirat. Wa idza nujumun kadarat. Ini huruf apa yang ujung dia tu? Huruf ta. Jadi ta ni pun cantik. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu utilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu fujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u qushitat wa idzal jahimu su'irat alimat nafsum ma ahdarat. Orang Arab dengar je tu, dia terus masuk Islam. Kita dengar tak tahu. Tak faham. Ya, orang Islam dengar ini bukan kalam bashar, dia kata. Laisa hadza min kalamil bashar. Ini kalam ni bukan bahasa yang disusun boleh turun. Dia turun macam wahyu ni turun, dia bukan turun satu surah tu satu serentak ta yang ini yang orang Arab kalah. Yang mereka kata ya, yang orang kata ni Quran ni Nabi Muhammad cipta, Nabi tak cipta, ya. Yang Quran ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu sebut je, pam turun. Ini cantiknya Al-Quran. Cantiknya bahasa Arab dekat situ, ya. Satu lagi anak-anak, selain daripada tu bahasa Arab ni dia ada kaitan dengan makna, huruf-huruf dia tu. Ya. Kalau benda yang nikmat dia sebut, benda yang senang sebut. Contoh Naim, senang sebut. Ya, Wasim, handsome. Kan senang sebut. Ya. Afnan itu nikmat Allah. Ya. Tapi bila yang susah ni dia akan keluar daripada makharij huruf yang susah. Contoh al-qari'ah, al-qari'ah. Itu huruf qalqalah, huruf daripada anak tokak ni. Payah nak sebut. Maknanya apa? Benda tu sukar. Qari'ah. Qari'ah tu nama neraka. Neraka ni susah, maka sebut pun susah. Begitu juga dengan surah lain, surah apa namanya? Surah Al-Haqqah. Cuba dengar. Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Apa erti haqqah? Neraka. Nama neraka. Nama hari kiamat. Nama hari neraka. Maknanya neraka ni susah, benda yang susah nak sebut pun susah. Ini keistimewaan bahasa Arab. Rugi orang tak belajar, orang yang tak faham ni memang tak tahu. Tu sebab bila Arab ni, kalau masa ayahanda duduk kat Mesir dulu, tengok dia orang baca Quran ni, 1 jam. Doa kunut je 1 jam. Pernah semayang Masjid Amru. Nama masjid tu. 1 jam. Bila dia berdoa tu, Allah, berdoa menangis-nangis. Sebab bahasa ni sampai betul terus ke hati mereka.
Jadi mereka sanggup tunggu jam. Baru doa kunut ni. Bulan Ramadan doa kunut 1 jam. Kita 10-8 rakaat, setengah jam pun dah mengelupu. Bahasa Negeri Sembilan, mengelupu. Mengelupu ni maksud dia apa? Mengeletek lah. Bila habis, tak sabar nak habis. Sebab kita tak faham. Sebab bila Al-Quran ni orang yang faham, kadang-kadang boleh menitis. Ada yang mati kerana membaca Al-Quran. Sebab apa? Tersentak nyawa dengan maksud-maksud Al-Quran. Ya. Saya bagilah sikit sebab bulan puasa ni masuk dengan tazkirah. Ya. Kenal Presiden Mursi ya. Ada cerita Presiden Mursi ni, anak-anak yang saya kasih sekalian, bila dia jadi presiden, dia pergilah buat umrah, ya. Buat umrah, ya. Bila buat umrah sampai dekat Mekah, dia semayang. Tak salah semayang Isyak. Jadi bila semayang Isyak tu, dia dapatlah duduk dekat depan sikit, ya. Orang bawa dia duduk depan belakang imam. Jadi kamera fokus dekat dia. Jadi imam malam tu imam dia baca ayat. Apa ayat dia? Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal. Ayat imam dia baca ayat tu, kamera fokus dekat muka dia. Dia menangis, menitik-nitik air mata. Sedih sangat, sobak sangat. Orang lain tak sobak, dia seorang sobak. Sebab apa? Sebab ya, Presiden Mursi ni dia faham makna. Dia faham makna apa? Makna ayat yang dibaca tadi. Apa maksud dia? Maksud dia tak lain. Wasakantum. Allah kata, seolah dia rasa Allah tu berkata dekat Mursi ni. Mursi duduk kat Mesir. Mesir tempat bumi Fir'aun. Wasakantum. Seolah-olah Allah kata, sakantum maksudnya kamu menduduki masakinah. Kau sedang duduk di tempat-tempat allazina zalamu, orang-orang yang melakukan kezaliman. Siapa dia? Fir'aun. Ataupun pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, menzalimkan diri mereka. Wa tabayyana lakum, dan dah jelas kepada engkau. Ya, kaifa fa'alna bihim, apa yang telah kami buat kepada mereka-mereka yang duduk dekat rumah-rumah ni tadi, masakin ni, tempat-tempat ni tadi. Fir'aunnya dengan apanya. Boleh juga saya katakan sini Husni Mubarak, sebab Husni Mubarak duduk dekat istana dia. Fir'aun pun duduk kat istana dia, pentadbiran dia. Husni Mubarak duduk kat situ, dijatuhkan oleh orang. Kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal, dan kami bagikan contoh yang banyak tempat-tempat yang Allah musnahkan. Jadi Mursi dia duduk kat Mesir, ya, dan tempat Fir'aun, dia tahu dah Fir'aun macam mana perangai dia. Dan waktu yang sama, masa dia jadi presiden, dia duduk di istana pemerintah, istana presiden. Lepas balik, ya, tu yang dia menangis-nangis tu. Ya, sebab apa dia menangis? Jadi dia seolah-olah terasa kalau dia duduk dekat situ, sama berlaku nanti orang yang melakukan kezaliman macam Fir'aun, macam dan orang-orang pemerintah-pemerintah sebelumnya. Raja-raja yang menjadi melakukan zalim kepada diri mereka sendiri. Tapi dah jelas pada engkau nak duduk situ lagi ke? Jadi Mursi ni dia faham makna, dia menangis-nangis kat situ. Dia balik, dia tak duduk lagi dekat istana kerajaan. Dia tak duduk lagi dekat istana kerajaan, ataupun dia pergi, malah dia sewa rumah. Cerita dia sewa rumah yang dekat dengan apa namanya, dekat istana tu. Dia pergi kerja, pagi dia buat kerja, dia balik, dia tak nak duduk situ. Sebab terkesan dengan ayat ni. Punca pasal apa dia terkesan? Sebab dia faham. Ini yang katakan ni, mempunyai makna yang mendalam. Itu sebab kadang-kadang orang non-Muslim hari ni, dia baca Quran terus masuk Islam. Dia tahu dah, ini bukan kalam orang Muslim. Kita ni orang Islam malang sekali. Baca Quran tak faham. Masuklah saya. Ya. Jadi bahasa Arab ni mempunyai ma'ani yang banyak. Okey, yang seterusnya anak-anak yang dikasihi sekalian, bahasa yang mudah untuk setiap peringkat. Apa maksud bahasa yang mudah saya letak ni? Bahasa ni mudah. Ya, utamanya kita mudah setiap peringkat. Maknanya orang boleh faham bahasa ni. Mustahil lah Allah nak turunkan satu bahasa yang beri petunjuk dan hidayah, bahasa tu sukar faham. Tak ada. Senang nak faham. Senang nak faham. Yang tak nak faham ni ialah minda dan persepsi kita kepada bahasa ni. Saya dulu nak belajar, kau ambil apa bahasa? Bahasa Arab susah, jangan kau ambil. Orang kita ni semua nak senang. Maka ambillah Usuluddin. Ambillah benda-benda yang senang dalam fakulti pengajian dalam negeri ataupun luar negara.
Akhirnya melambak-lambak orang yang lepasan-lepasan yang mudah-mudah ni. Yang susah-susah tak ada. Sekarang ni anak-anak, kalau anak-anak ada lepasan lorah contohnya, susah, memanglah susah, kenalah lawan. Tak lawan macam mana? Kena faham benda tu. Sebab benda yang bernilai ni tidak ada yang diambil dengan yang mudah-mudah. Tapi nak dapat tu, yang nak jadi orang hebat, yang ternama, yang terbaik, maka kenalah bersusah, bersengkak mata, kata berhijrah, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Jadi bahasa ni bagi saya mudah. Sebab apa? Allah turunkan hudan linnas. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan. Buku ini. Zalikal kitab. Zalika tu kitab. Patut itu jadi ini. Ada maksud tu. Katakan belajar ilmu makni mengapalah ini pula. Tak jadi buku. Tengok terjemahan Al-Quran. Zalikal kitab. Buku ini. La raiba fi. Tidak ada syak. Raiba dia tak gunakan syak. Bahasa kita satu je syak. Bahasa Arab ada dua. Satu syak, satu raiba. Ni pun kayanya bahasa Arab. Sebab apa? Syak ni dia syak saja. Tapi kalau raiba ni dia ada tiga. Maksud dia apa? Dia syak, lepas tu bantah, lepas tu bagi dalil lawan pula, tak percaya. Itu orang-orang yang tidak beriman. Itu maksud raib. Kalau dia diam, syak betul, tak, itu saja. Tapi kalau dia bantah, bantah, sebagai contoh lah, saya lalu tadi ada 4 aksiden berlaku. Saya pun katalah, tadi ada aksiden. Jadi, orang yang lalu dengan saya, dia lalu tempat tu tapi tak jumpa, dia akan bantah. Mana ada kau bohong lah, kutuklah itu. Padahal saya tengok dengan telinga mata saya. Pada dia bantah. Bila bantah tu masuk raib. Jadi, la raiba fi dalam Quran nak beritahu bahawa Quran ini tidak ada yang membantah. Tak ada yang benar. Semua betul. 1400 tahun dah sampai hari ini. Betul semua. Tak ada salah satu huruf pun. Titik pun betul. Itu dipanggilkan hudan linnas. Hudan ni petunjuk untuk manusia. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, bahasa yang sebagai petunjuk. Takkanlah Allah nak bagi yang susah-susah nak faham. Tentu yang senang faham, yang senang sebut. Itu sebab kita lihat, siapa pun bila dia Islam, Allah mudahkan lidah dia. Anak-anak pergilah ke Amerika, bila angkat takbir, Allahu Akbar. Bila dengar azan, Allahu Akbar. Bahasa apa tu? Bahasa Arab. Senang sebut. Pergi ke India, Allahu Akbar juga. Fatihahnya sama, bacaannya sama. Pergilah mana-mana. Sri Lanka, London, Amerika, Tunisia, tempat yang tak ada. Ada orang Islam, Allah permudahkan lidah dia. Sehingga dekat Iran, Turki, Iran tu bahasa dia, bahasa Iran, bahasa Farsi. Tapi dia boleh menjadi juara tilawah Quran dekat tempat kita. Sebab apa? Lidah. Allah bagi. Mudah. Yang paling mengkagumkan, ada satu budak yang cacat ni. Cacat ni kata bukan cacat apa. Memang cacat anggota tubuh badan. Tapi kagumnya saya dengan dia ni, dia boleh hafal Quran. Maknanya Quran ini bukan calang-calang. Maknanya mudah. Allah nak lah. Kalau Allah tak nak, buat macam mana pun tak dapat. Itu sebab nanti ada tips-tips saya akan bagi bagaimana nak mendapat bahasa Al-Quran ni dengan satu yang mudah. Dan satu lagi anak-anak yang dikasihi sekalian. Allahu Akbar. Apa kelebihan bahasa ni? Mudah setiap peringkat, maksudnya kita pun mudah. Sebab nama kita pun bahasa Arab. Nama saya Zulqarnain. Tu jangan main tu. Yas'alunaka an Zulqarnain. Tak jadi Zul dah. Sebab ada huruf jar dekat situ, dia jadi Zulqarnain. Ya Zulqarnain. Sebab apa jadi Zulqarnain pula? Tu tanda-tanda tadi. Sebab nidak dekat situ. Fahuwa mudhaf. Lepas tu za tu mudada mudhaf. Nanti itu tanya Ustazah. Ustazah engkau lah, dia faham tu. Ustazah Suryani Adli. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian. Satu lagi yang istimewanya, siapa yang boleh bahasa Arab ni, Nabi, walaupun hadis ni dhaif, kalau boleh tengok dalam internet. Hadis ni ada dalam internet. Saya jumpa hadis ni, tengok. Tapi didhaifkan oleh beberapa orang ulama lah. Hadis ni, hadis siapa yang bercakap Arab, maka dia akan digelar orang Arab. Ini ada betulnya. Sebab apa betul? Sebab dekat Mesir tu bangsa dia Kibti. Bangsa dia Kibti. Tapi satu bangsa tu dah bercakap dalam bahasa Arab. Dulu bahasa dia bahasa Kibti. Kalau anak-anak, bahasa tu pun dah pupus dah, tak ada. Kat Mesir. Hilang. Sebelum dia dikuasai oleh Rom pun hilang. Fir'aunnya bahasa pun hilang. Tak faham lagi dah. Jadi semua dah cakap Arab. Jadi orang Mesir tu yang Kibti tu bertukar menjadi Misr al-Arabiyah. Misr al-Arabiyah. Maksud dia tu, makna sebab dia dah bercakap Arab. Maka orang Mesir jadi orang Arab. Begitu juga dengan Sudan. Asal Sudan dulu dia satu negeri dengan Mesir. Seperti dia pecah,
Maka Sudan Al-Arab. Pergi Sudan, bahasa rasmi dia bahasa Arab. Tapi orangnya gelap. Putih saya lagi. Ya. Orang dia gelap. Kalau tengok rambut dia, ya Allah. Kan ada rambut brus yang basuh apa tu? Basuh kuali tu, macam mana rupa tu, brus besi tu. Macam itulah rambut orang Sudan ni. Tapi oleh kerana dia bertutur bahasa Arab, maka dia dipanggil Sudan Al-Arabi. Anak-anak. Jadi begitu juga dengan kita ni. Kita ni kalau boleh cakap Arab, maka kita tergolong dah orang yang Arab. Sebab lidah kita lidah bahasa Arab. Apa Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam kata, ini ada cerita di sini. Ada cerita, sedap cerita ni. Tapi tak tahulah sempat ke tidak nak cerita sikit. Ya. Saya ambilkan hadis ini daripada An Salamata bin Abdul Rahman qala ja'a Qis. Saya tak baca lah. Seceritakan datang satu orang, nama dia Qis bin Mutatiyah. Dia ni munafik. Jadi dia datang bersama di halaqah. Dalam halaqah ni ada Salman Al-Farsi, ada Suhaib bin Rumi, dia ni dah Islam. Ada pula Bilal bin Habshi. Ada 3 orang dalam tu, antara dalam kelompok tu lah. Maka berkatalah yang munafik ni tadi, faqala hazal Aus wal Khazraj qad qamu bi nasrati hazar rajul. Dia kata Aus dengan Khazraj ni dah nak tolong orang ni. Nak tolong orang ni maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salman Al-Farsi ada dalam tu. Dan Bilal pun ada, Suhaib pun ada. Ya. Begitu juga ada juga Muaz bin Jabal. Dia ni dah Islam. Ni tanda nak melagu-lagukan orang ni. Lalu Muaz pegang baju dia, lalu heret dia bawa dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bila sampai dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah siapa ni Muaz bin Jabal tadi, dia kata apa? Ya Rasulullah, dia orang ni khabar macam ni, nak melagu-lagukan. Berizinkan saya bunuh orang ni. Sudah. Ya, maka Rasulullah kata da'hu, jangan bunuh. Maka Nabi kata apa? Innar rabba wahidun. Nabi kata apa? Sesungguhnya Tuhan itu satu je. Ar-Rabb wahid. Rabb ni tahu. Wal ab abun wahid. Tuhan satu dan ayah pun satu juga. Siapa dia? Adam alaihi salatu wasalam. Ya. Ada juga yang kata walaisatil arabiyatu. Jadi sebab tadi dia kata nak berbentuk perkauman, ayat yang disebut oleh Qis bin Mutatiyah ni, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata solatlah dulu, sembahyang, ya. Solat jamiah. Maka lepas sembahyang tu Rasulullah kata, berumumkanlah, ya ayuhan nas takallam al-arabiyyah. Nabi kata berbuallah dalam bahasa Arab, ya. Siapa yang berbual, faman ayuhan nas, faman takallama al-arabiyyah, sorry, minta maaf. Halus sangat tulisannya. Laisatil arabiyyah bi ahadikum min abin wala ummin. Bukanlah Arab ni bukan di kalangan bapa ataupun wa innama hiya lisan. Nabi kata Arab ini sebenarnya adalah lidah. Faman takallama al-arabiyyata, siapa yang boleh bertutur bahasa Arab ataupun bertuturlah bahasa Arab, fahuwa arabiyyun, ya, maka dia adalah orang Arab. Ini Nabi dah kata macam tu, ya. Siapa yang cukup cakap bahasa Arab, dia adalah bahasa Arab. Walaupun kita orang Melayu, tapi kalau kita bertutur dalam bahasa Arab, kita adalah orang Arab. Saat kita bertutur dalam bahasa Arab, itulah kelebihan anak-anak, ya. Bahasa pilihan Allah untuk kita, supaya kita menjadi orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betullah dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i kalau tak salah dia mengatakan man takallama bil arabi man istata'a yatakallama bil arabiyyah fa alaihi bil arabiyyah. Siapa yang boleh bertutur dalam bahasa Arab, maka wajib hukum dia bertutur dalam bahasa Arab, ya. Baik. InsyaAllah kita lepas ni kita akan jumpa pula lagi satu solat yang keempat, ya, insyaAllah. Mengapa bahasa Arab ni penting untuk pelajar, terutama anak-anak lah yang ada depan saya ni, ya. InsyaAllah sekolah-sekolah agama penting. InsyaAllah kita akan huraikan.